بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran sesi ke-79. Dalam sesi ini, kita akan beralih kepada praktikal ke atas surah Al-Qiyamah yang bermakna hari kiamat, iaitu satu lagi surah mengenai hari kiamat. Al-Qiyamah yang terambil dari perkataan qiyam bermakna bangkit. Jadi Al-Qiyamah bermakna hari yang dibangkitkan, iaitu hari semua manusia akan dibangkitkan untuk dihisap segala amalannya sama ada baik atau buruk, dan seterusnya akan menerima balasan. Surah ini mempunyai 40 ayat dan kita akan mengkaji ayat 1 hingga 19 dalam sesi ini, insya-Allah. Surah ke-75 ini turun di Mekah. Seperti surah Al-Waqi'ah dan Al-Haqqah, surah ini juga menceritakan tentang keadaan huru-hara apabila berlaku hari kiamat. Allah memulakan surah ini dengan bersumpah dengan hari kiamat untuk menekankan bahawa hari kiamat benar-benar akan berlaku. Pada hari itu, manusia akan dihidupkan semula dan ada muka yang berseri-seri, iaitu muka yang orang beriman, dan muka yang masam hodoh, iaitu muka orang kafir. Selain dari itu, terdapat peringatan mengenai Al-Quran dan penciptaan manusia. Mari kita berkenalan dengan surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita yang pertama, La uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi sini kita lihat ayat kita ini mempunyai 5 perkataan, iaitu la uqsimu bi yaumi al-qiyamah. La ni adalah harfun zaidah dan juga taukid, maknanya tidak. Ni di sini nanti kita lihat tidak ni bukan tidak seperti biasa. Uqsimu ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada root word dia, kata akar dia aqsama. Dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya ana fi mahli rafi'in. Maknanya aku bersumpah. Aku di sini refer pada Allah lah. Ya, Allah bersumpah di sini. Nabi ni harfu jar makna dengan, yaumi makna hari, isim majrul. Dan yaumil qiyamah ni, kita lihat al-qiyamah ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrul. Jadi dua isim bergandingan, jadi dia mudhaf ilaih ni. Maknanya tidak, aku bersumpah dengan hari kiamat. Ini adalah style Allah. Ya, Allah bersumpah. Bukan apa tu, dalam Quran kita lihat beberapa tempat Allah bersumpah untuk menunjukkan besarnya perkara yang Allah hendak sampaikan. Disebut sampai Allah bersumpah di situ, ya. Dan di sini tidak aku bersumpah, bukan maknanya kalau biasa kita lihat maknanya aku tidak bersumpah, bukan makna di situ. Tidak di sini adalah untuk menidakkan, iaitu sebab apa tu, orang kafir menidakkan hari kiamat, kan, dia tak percaya hari kiamat ni. Jadi Allah di sini nak mengatakan yang tidak ni, mereka menidakkan hari kiamat tu tidak benar. Jadi sebab Allah bersumpah itu perkara yang hari kiamat tu adalah akan berlaku, benar-benar akan berlaku, ya. Ayat kita yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu wa anallah uqsimu bi an-nafsi al-lawamah. Wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan. La ni adalah harfun zaidah, maknanya macam tadi juga tidak, ya. Uqsimu ni aku bersumpah. Seperti style tadi juga lah ni, ya. Dia adalah fi'il mudhari' ana, apa dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya ana. Bi ni adalah harfu jar dengan an-nafsi. An-nafsi ni makna jiwa. Ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrul, ya. Al-lawamah. Al-lawamati ni apa tu, isim ma'rifah kamariyah majrur juga. Jadi kita lihat dia adalah na'at dengan an-nafsi ni. Pada an-nafsi al-lawamati. Jadi dua-dua isim ma'rifah kamariyah majrur. Jadi dia sama pattern dia. So al-lawamah ni makna yang selalu mencela diri, iaitu bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Jadi di sini kita lihat apa tu, la uqsimu bin nafsil lawamah ni adalah maktuf kepada maktuf alaihi tadi, iaitu yang ayat pertama tadi, yang la uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi di sini Allah bersumpah kali kedua. Tadi dengan apa tu hari kiamat,
Dengan di sini dengan nafsil lawamah ni, iaitu jiwa yang selalu mencela diri. Itu apa makna jiwa yang mencela diri ni? Itu bermaksud sentiasa muhasabah diri. Jiwa begini selalunya akan rasa bersalah kalau buat jahat dan menyesal kalau tidak berlakukan kebaikan. Ini bermakna secara fitrah manusia sebenarnya mengenali kebaikan dan keburukan. Ayat kita yang ketiga, ayahsabul insanu allan najma'a izama. So kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu and then yahsabu. Al-insanu, al-an ni sebenarnya adalah 2 perkataan an dan lan di sini. Najma'a, betul. And then izama, and then hu. Di sini kita lihat ni adalah harfun istifham. Seperti biasalah, mana patutkah. Yahsabu, kita dah jumpa banyak kali juga perkataan ni pada perkataan hasibah. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' ni. Dan apa makna menyangka? Patutkah menyangka al-insanu, manusia. Isim makrifah kamariyah marfu' dan dia adalah fa'il yang dizahirkan pada perkataan yahsabu ni. Sebab dalam ni tak ada fa'il. Jadi fa'il dizahirkan di sini. Dan an adalah maknanya bahawa. An ni adalah an muhaffafah min sakilah. Ini pun saya dah juga dah buat dahulu, ya. Apa tu kita dah ni, iaitu untuk memaklumkan apa tu apabila Allah nak sampaikan perkara penting, Allah akan menggunakan muhaffafah min sakilah ni, iaitu di sini apa tu apa yang kita lihat lan ni tidak akan dapat. Najma'a, kami mengumpulkan. Izama ni tulang belulang, and then hu-nya itu manusia di sini. Jadi Allah nak menunjukkan bahawa apa tu Allah berkuasa untuk mengumpulkan tulang belulangnya. Tapi manusia ni yang di sini ayat ni style menyangka. Allah sarkastik sebenarnya di sini. Ya, Allah berkuasa mengumpulkan tulang belulang, iaitu dia mampu menghidupkan semula ni. That's what Allah want to say di sini. Lan ni adalah harfun nasab, maknanya tidak dapat tadi kan. Najma'a ni adalah fi'il mudhari' mansub dan dalamnya terpunyi fa'il damir mustatir tak adanya nahnu fi mali raf'in. Lan najma'a ni adalah sebagai khabar an tadi, khabar an ni, ya. Tapi an ni sebab dia an muhaffafah min sakilah ni, maknanya isim an ni adalah mazuf. Mazuf, yang ni kita dah buat juga dulu. Izama ni adalah isim marfu' dan dia adalah maf'ulun bih kepada perkataan najma'a ni, fi'il najma'a. And then hu ni adalah damir huwa lah. Jadi di sini isim dengan damir, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Di sini patutkah menyangka manusia bahawa tidak akan dapat kami mengumpulkan tulang belulangnya. Jadi Allah nak menunjukkan, ya, dia memang berkuasa sebenarnya ni, tapi Allah cara bercakap ni cara apa tu saya kata tadi sarkastik, ya. Ayat keempat kita, bala qadirina ala an nusawiya banana. Di sini ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu bala and qadirina ala an nusawiya banana. Dan bala ni adalah harfun jawab, maknanya benar, ya. Qadirina ni adalah isim mansub dan dia adalah hal di sini, makna kami berkuasa. Hal ni untuk menerangkan situasi lah ketika najma'u tadi yang lakukan mengumpul tulang belulang tu, masa Allah membuat tersebut, iaitu Allah berkuasa, kami berkuasa, kami ni Allah, ya. Ala ni adalah harfu jam, makna atas. An adalah maknanya untuk, dia adalah harfu nasab. Nusawiya ni dia adalah fi'il mudhari' mansub dan dalam tasbih fa'il damir mustatir tak adanya nahnu ni. Kami menyusun. Banana, jari jemari, ni adalah isim mansub, dia adalah maf'ulun bih di sini. Dan bananahu, hu ni adalah damir huwa, jadi damir dengan isim, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Jadi benar kami berkuasa atas untuk kami menyusun jari jemarinya. Jadi di sini Allah menjawab soalan yang ayat kedua tadi, ayat ketiga tadi, ya. Apa tu, that's what kita ada harfun jawab di sini. Iaitu patutkah manusia menyangka Allah tidak mampu mengumpulkan tulang belulangnya. Malah Allah memberitahu bukan saja dia boleh menyusun kembali tulang belulang, malah jari jemari ni pun, jari jemari yang kecil pun boleh disusun dengan sempurna, ya. Kan amazing tu, because apatah lagi kalau kita fikir kan ujung jari kita ni kan semua ada cap jari kita kan. Cap jari kita kan unik bagi setiap insan kan, very intricate. Tapi Allah boleh menyusun kembali, boleh jadikan kembali. Jadi Allah nak menunjukkan kekuasaannya, sampai yang small item like that pun Allah sebut. Jadi kalau tak percaya tu, Allahu Akbar.
Ayat kelima, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ayat ini mempunyai perkataan 7 perkataan. Bal yuridu al insanu li yafjura amamahu. Bal ni adalah harfun idrab, maknanya bahkan. Yuridu adalah fi'il mudhari' marfu', maknanya hendak di sini. Al insanu adalah isim ma'rifah kamariyah marfu' dan dia adalah fa'il yang dizahirkan daripada fi'il yuridu ni. Dan li ni adalah harfun ta'lil dan nasab untuk bila dia harfun nasab, jadi kita tengok yafjuru ni dah jadi yafjura ni ya, jadi fi'il mudhari' mansub dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya huwa ni. Bahkan hendak manusia untuk berbuat maksiat, yafjura ni ya. Dan amama ni dia adalah zaraf zaman, dia mansub dan makna pada masa hadapan. Hu ni adalahnya, ni damir huwa mudhaf ilaih. Dari sini kita lihat amamahu mudhaf ilaih lah di sini. So bahkan hendak manusia untuk berbuat maksiat pada masa hadapannya. Di sini maknanya secara fitrah manusia juga punya nafsu untuk buat maksiat. Tetapi kalau dia ingat ada hari kiamat, itu akan menghalangnya dari berbuat dosa ya. Ayat kita yang ke-6, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Di sini ayat ini hanya mempunyai 4 perkataan, iaitu yas'alu dan ayyana yaumu al-qiyamah. Yas'alu ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan sa'ala dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya huwa. Dan dia ni adalah satu lagi hal ni, maknanya dia bertanya. Hal ni ialah untuk menerangkan ketika situasi pada perbuatan yafjura tadi, iaitu masa buat maksiat, masa dia sebab dia tak percaya hari kiamat kan. Jadi dia berbuat maksiat, so dia bertanya ni ayana, bilakah datang yaumu, hari al-qiyamah, hari kiamat. Jadi manusia ni sebab dia tak percaya, jadi dia bertanya-tanya, sebenarnya dia mengejek-ngejek ini ya. Kalau kita lihat ayana ni adalah isim istifham, dia adalah zaraf zaman juga dan dia adalah khabar muqaddam di sini sebab dia punya mubtada ni adalah yaumu ni, hari. Dia adalah isim marfu' ya. Jadi dia mubtada muakhar sebab dia datang selepas khabar ni. Al-qiyamah ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrur dan dia adalah sebab yaumul qiyamah ni adalah mudhaf ilaih lah sebab dua isim bergandingan. Dia bertanya bilakah datang hari kiamat. Jadi orang yang mendustakan hari kiamat ni akan sentiasa mempersendakannya dan bertanya soalan ini ya. Jadi Allah akan sebut beberapa kali, kita akan jumpa sebenarnya dalam Quran ini. Dan ayat ke-7, faiza barikal basar. Kalau kita lihat ayat ini mempunyai hanya 4 perkataan. Fa, and then iza, barika, and then al-basaru. So kita tengok fa ni adalah harfun istinaf, mana maka iza dia adalah zarf zaman, dia adalah harfun syarat lah, mana apabila. So bila ada harfun syarat, kita akan ada ayat syarat, iaitu fi'il syarat kita barika ni, iaitu berpinar-pinar. Dia adalah fi'il madi mabni untuk huwa di sini ya. Dan al-basar, al-basaru ni adalah, kita lihat dia isim ma'rifah kamariyah marfu' dan dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada fi'il madi barika ni, makna pandangan. Maka apabila berpinar-pinar pandangan, iaitu pandangan di sini berpinar-pinar kerana gerun ketakutan apabila melihat kejadian hari kiamat ni, iaitu orang yang kafir tadi, orang yang mempersendakan hari kiamat, bila dia sampai masa ketika melihat hari kiamat ni, barulah ketakutan. Ayat ke-8, wa hasafal qamar. Kita lihat di sini mempunyai 3 perkataan, iaitu wa dan hasafa dan al-qamaru. Ya, so kalau kita lihat wa hasafa dan al-qamaru, wa ni adalah harfun ataf, makna dan hasafa ni adalah fi'il madhi mabni wa dan fa'ilnya terzahir daripada al-qamaru ni. Dia adalah isim ma'rifah kamariyah marfu'. So dan gelap atau hilang cahaya bulan, al-qamar, qamar bulan. So hasafal qamaru ni adalah matuf sebab dia lepas ataf kan. So matuf alaihi dia tadi dalam ayat ke-7, barakal basaru. Jadi kita tengok dua-dua adalah ayat fi'liyah, iaitu berpinar-pinar pandangan. Di sini cahaya bulan tu hilang, gelap. Ayat kita yang ke-9, wa jumi'ash syamsu wal qamar. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu wa jumi'a asyamsu wa al-qamaru. Wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan. Jumi'a adalah fi'il madhi mabni, adalah majhul di sini, dan untuk huwa di sini makna dihimpunkan.
Asyamsu adalah isim makrifah samsiah marfu' dan dia adalah naib fa'il. Naib fa'il yang dizahirkan daripada perkataan daripada fi'il jumi'ah ni. Dia sebab dia majhulkan, itu yang kita ada naib fa'il. Maknanya dan dihimpunkan matahari. So di sini jumi'ah syamsu ni adalah merupakan maktuf sebab lepas ataf kan. Jadi maktuf alai dia tadi kita ada barikal basaru. Berpinar-pinar pandangan tadi kan. Barikal basaru dengan jumi'ah syamsu. Jadi dua-dua adalah ayat fi'liyah di sebenarnya. Ini wa ni adalah harfun ataf makna dan al-qamaru ni bulan dia adalah isim makrifah qamariyah marfu dan dia adalah maktuf sebab harfun ataf. Jadi maktuf alai dia asyamsu. Ya asyamsu dengan al-qamaru kan sama ni dua-dua isim makrifah samsiah isim makrifah marfu kedua-duanya. Di sini maknanya dan dihimpunkan matahari dan bulan. Dihimpunkan ni maknanya berlanggar. Di sini Allah menggambarkan kejadian hari kiamat yang dahsyat. Selain dari bulan tadi dihilangkan cahaya, bulan dan matahari ni berlanggar. So, cubalah kita bayangkan kemusnahan yang akan berlaku. Sangat dahsyat, sangat mengerikan. Allahu Akbar. Ayat ke-10, yaqulul insanu yauma izin ainal mafar. So ayat ini mempunyai 5 perkataan iaitu yaqulu al-insanu dan yauma izin dan kita lihat ada aina dan al-mafar. So kita lihat yaqulu ni adalah makna berkata, kita selalu jumpa dah ni. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah di sini ada ni. Dan al-insanu makna manusia dan dia adalah isim makrifah qamariyah marfu' dan dia adalah fa'il di sini. Fa'il yang dizahirkan pada yaqulu makna berkata manusia ya. So dia adalah jawab syarat kepada ayat kita yang ke-7 tadi. Faiza barikal basar. Iaitu apabila berpindah-pindah pandangan kerana gerun ketakutan. Jadi di sini berkata manusia pada masa itu. Yauma izin pada hari itu. Zaraf zaman dia adalah maf'ul fi di sini. Aina ni adalah apa, kemanakah? Ini isim istifham dan dia adalah khabar muqaddam di sini. Dan mubtada' dia adalah di sini. Al-mafar ni iaitu mubtada' mu'ahal iaitu dia adalah isim makrifah qamariyah marfu'. Kemanakah tempat melarikan diri? Jadi manusia dalam ketakutan dia akan bertanya di mana nak lari ni ya. Ayat ke-11 kalla la wazar. So kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan kalla la wazara. So kalla ni adalah makna sekali-kali tidak. Dia adalah harfun rad'un. La ni adalah harfun la nafi lil jins, maknanya tidak. Wazara ni adalah isim mansub dan dia adalah isim la. Sebab la ni dia adalah isim la nafi lil jins dan kita akan ada isim dan khabar. Tapi di sini kita akan lihat khabar la ni adalah mahzuf ya. So di sini sekali-kali tidak ada tempat perlindungan, iaitu bermakna tidak boleh lari dan tidak ada tempat perlindungan kerana semua akan kembali kepada Allah. Ayat ke-12, ila rabbika yauma izil mustaqar. So kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan iaitu ila rabbika yauma izin al mustaqar. Ila ni adalah punja makna kepada. Rabbika ni Tuhanmu ya, dia adalah mudhaf ilaih iaitu isim majrur dan damir anta. Dan dia juga adalah sebagai khabar muqaddam di sini sebab kita akan lihat isim makrifah yang marfu' ni adalah mustaqar ni, mustaqarru kan. Jadi dia adalah mubtada' mu'ahhar dan dia rabbika ni adalah khabar muqaddam. Yauma izin adalah zarf zaman di maf'ulun fi di sini pada hari itu. Jadi kepada Tuhanmu pada hari itu tempat menetap atau kembali. Jadi Allah menjawab pada hari itu tak ada tempat perlindungan, tak ada tempat nak lari, semuanya akan kembali pada Allah ya. Ayat kita yang ke-13, yunabba'ul insanu yawma izin bima qaddama wa ahhar. So kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan iaitu yunabba'u al-insanu yawma izin bima qaddama wa ahhar. Yunabba'u ni adalah fi'il mudhari' marfu' majhul. Makna diberitahu. Bila majhul kita akan ada naib fa'il, iaitu naib fa'il al-insanu ni iaitu yang dizahirkan ya, dia adalah isim makrifah qamariyah marfu', makna manusia. Yauma izin pada hari itu, zarf zaman lah. Dan bi adalah harfu jar makna dengan, ma isim mansub makna apa yang. Qaddama maknanya dia telah lakukan fi'il madhi mabni dan dalam bunyi fa'il dan min mustatir tak adanya huwa di sini.
Waw adalah harfun ataf, makna dan. Bila ada ataf kita maktuf. Maktuf kita akhar ni. Iaitu fi'il madhi mabni dan dalam tasbih fa'il damir mustatir tak adanya huwa di sini. Jadi maktuf alaihi dia adalah qaddama ni. Jadi qaddama dengan ahara. So jadi kita lihat dia adalah sama. Dua-dua adalah fi'il madhi mabni. Makna di sini diberitahu kepada manusia pada hari itu dengan apa yang dia telah lakukan dan dia telah tinggalkan. Ya, jadi di sini Allah menerangkan ya apa terjadi ketika manusia menghadapi pengadilan, dia akan diberitahu apa yang dia dah buat dan apa yang dia tak buat. Itu apa tu yang sepatutnya dia beribadat beramal tapi dia tak buat, dan juga apa yang dia telah lakukan sama ada yang baik ataupun yang buruk ya. Dan ayat ke-14, balil insanu ala nafsihi basirah. So ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu bal al-insanu ala nafsihi basirah. Bal ni adalah harfun idrab, maknanya bahkan. Al-insanu adalah isim ma'rifah kamar yang marfu' dan dia adalah mubtada', makna manusia. Ala adalah harfu jam, makna atas, nafsi makna diri di sini ya. Isim majrur lah. Nafsihi dia adalah apa tu damir huwa damir dengan isim, jadi dia mudhaf ilaih di sini. Dirinya itu sendiri. Basiratun adalah saksi. Di sini isim nakirah marfu' dan dia adalah kabar kepada mubtada al-insanu ni, iaitu manusia adalah saksi di sini ya. Bahkan manusia atas dirinya sendiri adalah saksi. Jadi Allah berkata ketika manusia menghadapi pengadilan, manusia akan menjadi saksi. Sebab kita dah baca kan dalam ayat dalam surah Yasin, anggota-anggota kita ni sebenarnya akan menjadi saksi kepada kita, apa yang kita buat, apa yang kita tak buat, apa maksiat, apa kebajikan dan semua. Auzubillah min zalik. Takut kan? Ayat kita yang ke-15, walau alqa ma'azirah. Ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu kita lihat wa, and then law, and then alqa, and then kita ma'azira, and then hu. Wa ni adalah harfun waw haliyah, ya, makna dan. And then kita lihat law ni adalah harfun syarat, maknanya walaupun. Dan alqa ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tasbih fa'il damir mustatir tak adanya huwa, dan dia adalah merupakan fi'il syarat sebab kita ada harfu syarat di sini kan. Walaupun dia memberikan. Ma'azira ni alasan-alasan ya. Ni adalah isim mansub, dia adalah maf'ul bih di sinilah. Ini ma'azirahu ni, hu ni adalah damir huwa, jadi damir dengan isim, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Di sini dan walaupun dia memberikan alasan-alasannya. Jadi di sini kita lihat apa tu, tadi kita ada waw haliyah, jadi kita akan ada hal kita ada alqa ma'azira ni, iaitu menunjukkan apa tu ketika menghadapi pengadilan itu manusia memberi alasan ya. Dan juga kita lihat kita ada ayat syarat, iaitu di sini apa tu dia memberikan alasan-alasannya, tapi kita lihat tak ada jawab syarat kerana perkara pasti, iaitu manusia tidak dapat lari walaupun diberi alasan ni, jadi dia tak akan dapat melepaskan diri ya. Ayat kita yang ke-16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. So kita lihat ayat ini mempunyai 10 perkataan, iaitu la, dan tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. So kita lihat la ni adalah harfu nafi dan jazam, makna jangan ya. Tuharrik ni adalah fi'il mudhari' majzum sebab kita ada harfun jazam ni tadi, la ni. Jadi dia memajzumkan atau menjazamkan fi'il mudhari' ni ya. Jadi sepatutnya tuharriku kan, dah jadi tuharrik ni daripada perkataan haraka root word dia. Dan dalamnya tersebut fa'il dan mustatir tak adanya anta. Di sini engkau menggerakkan ya. Engkau ni adalah Rasulullah lah. Dan bihi adalah jawab majrur, makna dengannya lisana, lidah ya. Ini adalah maf'ul bih lah, di isim mansub ya. Lisanaka isim dengan damir, ka ni damir anta, jadi dia adalah mudhaf ilaih. Jadi di sini jangan engkau atau iaitu Rasulullah menggerakkan dengannya lidahmu. Jadi di sini kita lihat Allah mendidik Rasulullah ya tentang adab ketika menerima wahyu. Itu baginda perlu mendengar dahulu apa yang Jibril baca, baru diikuti. Kerana diriwayatkan baginda selalunya menggerak-gerakkan bibirnya kerana baginda selalunya excited untuk menghafal. Sebelum Jibril habis, baginda dah cuba nak menghafal. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau kita lihat ini juga adalah satu pengajaran ataupun kita boleh mengambil iktibar mengenai adab berguru.
Li ni adalah harfun ta'lil dan nasab. Bila kita ada harfun nasab, dia akan menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Jadi perkataan kita tak jalan ni daripada sepatutnya tak jalu. Jadi sebab ada harfun nasab ni, jadi sekarang kita ada fi'il mudhari' mansub, lepas tu tak jalan. Dari perkataan ajila root dia. Dalamnya tersebut fa'il dan min mustatir tak adanya anta. Kerana hendak cepat. Itu membaca lah ni. Dan bihi adalah jawab majrur makna dengannya. So di sini kerana hendak cepat membaca dengannya. Dan ayat ke-17. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna ni adalah harfun nasab dan juga taukid, dan juga adalah nawasih lah. Sebab bila nawasih kita akan ada isim inna dan juga khabar inna. Maknanya sesungguhnya. So di sini alaina ni adalah jawab majrur. Di sini dia harfu jar dan juga damir nahnu. Jadi bila jawab majrur selalunya dia akan jadi khabar inna muqaddam di sini jam'ahu ni juga dari segi isim mansub, dan juga kita lihat apa tu di sini dia adalah isim inna muahhal di sini. Jadi isim inna muahhal di sini khabar inna muqaddam alaina di sini Dan hu ni adalah damir huwa dan dia adalah mudhaf ilaihi sebab lepas isim ni Dan di sini maknanya sesungguhnya atas kami mengumpulkannya dalam dadanya, iaitu Nabi Muhammad ni. Wa ni adalah pengatap makna dan Qur'ana membacakan. Di sini isim mansub dia adalah maktuf dan sebab ataf maktuf alaihi dia tadi adalah jam'a ni. Jam'a dengan Qur'ana kan. Jadi dua-dua isim mansub. Dan hu ni adalah damir huwa, dia adalah mudhaf ilaihi sebab dia lepas daripada isim dengan damir kan. So di sini sesungguhnya atas kami mengumpulkannya dalam dada, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacakannya. Membacakannya ni Quran lah kan. Jadi Allah memberi jaminan kepada Rasulullah bahawa Allah lah yang akan mengumpulkan Al-Quran dalam dada baginda Ayat kita yang ke-18, faiza qara'nahu fattabi' Qur'anah. So, kalau kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu fa iza qara'nahu ittabi' Qur'anahu. Fa ni adalah harfun ataf, makna maka. Iza adalah zaraf zaman dan dia adalah harfun syarat, makna apabila. Dan Qur'ana ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil dengan nun alif atas sukun, tak adanya nanu fi mahli raf'in. Ni dia adalah fi'il syarat sebab kita ada harfun syarat, jadi kita ada ayat syarat di sini. Maka apabila kami telah membacakan Qur'anahu ni, hu ni adalah maf'ul bih lah, dia damir huwa kami telah membacakannya. Jadi kami ni adalah Allah lah. Jadi Allah membacakannya iaitu Al-Quran ni. Jadi ni kami ni maknanya melalui Jibril alaihi salam ni. Allah membacakan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ni adalah harfun rabitah dan jawab syarat, makna maka. Ittabi' ni ikutlah. Ni adalah apa tu fi'il amar mabni dengan sukun, dalamnya terdapat fa'il dan mustatir, tak adanya anta di sini. Dan Qur'ana, Quran lah bacaan apa tu isim mansub, dia adalah maf'ul bih dan adalah mudhaf di sini sebab dia adalah isim dengan damir huwa ni, jadi dia mudhaf ilaihi lah di sini. Ikutlah bacaannya. Dan di sini kita lihat ittabi' Qur'anahu ni adalah sebagai jawab syarat juga, iaitu ikutlah bacaannya. Di sini Allah kata kami, ayat syarat dia ialah apabila kami telah membacakannya, yang jawab syarat ikutlah bacaannya, iaitu Allah suruh Nabi Muhammad mengikut apa yang dibaca oleh Jibril alaihi salam. Ayat kita yang ke-19, summa inna alaina bayana. Kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu summa, inna alaina bayanahu. Summa ni selalunya lah harfun ataf, makna kemudian kan. Inna ni adalah harfun nasab dan juga adalah taukid. Dan kita lihat di sini makna sesungguhnya. Alaina ni adalah jawab majrur lah. Dan di sini kita lihat apa tu, sebab kita ada inna ni apa tu nawasih, jadi kita akan ada isim inna dan khabar inna. Jadi di sini alaina ni jawab majrur, jadi dia adalah khabar inna muqaddam. Dan kita punya apa tu isim inna bayana ni lah. Dia adalah sebagai isim inna muahhal sebab dia datang selepas khabar kan.
Jadi dia bayanahu. Hu ni adalah damir huwa. Jadi dia isim dengan damir, jadi dia adalah mudhaf ilaih juga di sini. Inna alaina bayanahu ni kita lihat dia adalah maktuf kepada maktuf alaihi. Tadi dalam ayat ke-17 kita ada inna alaina jam'ahu. Sama kan? Inna alaina jam'ahu, di sini inna alaina bayanahu. Jadi pattern sama. Jadi sini kemudian sesungguhnya atas kami penjelasannya. Iaitu tanggungjawab, Allah berkata tanggungjawab menjelaskan adalah Allah. Rasulullah hanya menyampaikan perintah Allah dan memberi peringatan. Jadi di sini sekali lagi surah ini memperingatkan kita mengenai huru-hara apabila berlaku hari kiamat. Orang yang ingkar dan tidak percaya kepada hari kiamat akan terperanjat dan ketakutan apabila mengalami suasana hari kiamat dan bertanya ke mana tempat melarikan diri. Allah memberitahu tidak ada tempat tersebut. Semua akan kembali kepada Allah untuk menerima balasan. Manusia akan diberitahu apa yang dia telah lakukan dan apa yang tidak dilakukannya, apa yang ditinggalkannya. Malah manusia akan menjadi saksi kepada diri mereka sendiri. Peringatan ini amatlah mengerikan sebenarnya. Allah menyebut dia berkuasa mencantumkan semula tulang-tulang yang telah reput sehingga ke jari jemari yang begitu kecil, yang begitu halus. Boleh disusun semula. Allah hendak kita berfikir dan mengakui kekuasaannya dan keagungannya. Semoga ia memberi keinsafan kepada kita semua untuk terus beramal dan melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.